Orang tanya saya, kenapa kamu tak boleh bertanding seorang? Kenapa perlu ada pasukan? Sebabnya kita tahu sekarang ini soal pendekatan dan strategi. Bila soal pendekatan dan strategi, dia tak boleh seorang saja yang kena buat. Kalau saya dengan Izzah saja nak bantu Datuk Seri Anwar, kami tak terbuat. Saya pun kadang-kadang orang lupa tau, masa saya mula-mula kempen keliling Malaysia tahun 2010, umur saya 33. Saya sekarang dah 45 tau. 5 tahun lagi saya dah umur 50. Mungkinlah saya berlagak rasa muda, tapi saya boleh rasa sebenarnya saya pun tak boleh berlari macam dulu. Betul lah, saya akan cari, insya-Allah kita carilah truk buruk-buruk ke lori buruk-buruk, kita carilah insya-Allah. Kita akan kempen macam itu. Tapi kalaulah saya nak kempen berdiri 12 jam sehari macam dulu, daripada pagi pukul 6 sampai malam pukul 1 pagi, saya tak rasa saya boleh buat kali ini. Saya cakap terus terang, saya tak, sebab saya dah tua sikit. Dia ada mengah sikit. Jadi kita perlukan pasukan. Kita perlukan pasukan yang betul-betul setuju dengan pandangan itu. Maksudnya pandangan saya, pandangan Izzah ialah kita kena kembali berkempen dengan rakyat. Tapi contohnya, kalau saya seorang menang, yang lain tu semua geng kemah besar, habis saya seorang. Kita pergi ke kanan, dia pergi ke kiri. Orang duk kempen dengan rakyat, saya duk kata jangan kemah besar, kemah besar. Yang kawan-kawan pimpinan yang lain duk ratik kita kemah besar, kita kemah besar. Itu yang menyebabkan akhirnya rakyat muak dengan kita. Sebab itu kali ini saya kata pemilihan ini adalah satu pungutan suara. Kita perlukan sebarisan pasukan yang betul-betul yakin dengan satu strategi. Sebab itu juga kita pilih setiap seorang ini kerana pandangan saya, setiap seorang daripada mereka membawa kelebihan yang boleh meyakinkan pengundi atas pagar. Datuk Seri Aminuddin, Menteri Besar yang paling popular di Malaysia, saudara-saudara. Dari segi tahap populariti dia, maksudnya tiap bulan kita tanya pengundi dekat Negeri Sembilan, adakah kamu berpuas hati dengan Menteri Besar? Memanglah itu. Dia tanya, dia tiap bulan dia tanya. Jadi dia tahu popularnya ke tidak dia lah. Angka Datuk Aminuddin sekarang ialah pada paras 71%. Maksudnya 71% penduduk Negeri Sembilan pengundi kata berpuas hati dengan dia. Sedari-sedari tahu soalan yang sama kita tanya kepada pengundi Negeri Sembilan mengenai Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Sedari-sedari tahu berapa angka dia? 38%. Maksudnya di Negeri Sembilan, antara Datuk Seri Aminuddin dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, populariti YB Amin 2 kali ganda lebih popular daripada Perdana Menteri. Dia ambil alih negeri yang pekat UMNO ni. Negeri Sembilan ni pekat UMNO, tak pernah jatuh kepada membangkang. Macam mana dalam tempoh 3-4 tahun dia boleh tukar Negeri Sembilan itu menjadi sampai dia jadi popular. Sebab itu Negeri Sembilan adalah satu-satunya negeri yang kita menang dalam 2018 buat kali pertama yang kekal Menteri Besar dan kerajaan sampai hari ini. Yang lain semua jatuh. Kedah jatuh, Perak jatuh, Melaka jatuh, Johor jatuh. Negeri Sembilan nak kata majoriti dia besar, tak pun majoriti berapa? 2-3 lah. Majoriti 3 je pun. Kedah dulu lagi besar, tapi dia masih. Jadi ada sebab pada batang tubuh YB Amin ini yang menarik minat pengundi atas pagar. Saya tahulah, satu sebab dia sempoi. Ialah dia tak buat dia macam tu lah. Jadi orang lain jadi menteri besar, tiba-tiba tengkolok tinggi, dia macam tu lah. Orang lain jadi menteri besar, kereta besar, dia kereta macam tu lah. Hidup dia dan keluarga dia tidak berubah sejak dia jadi menteri besar. Dan rakyat nampak tau. Rakyat perhati dan rakyat nampak.
kemudian dia tak suka bergaduh, dia suka buat kerja. Dia tak kacau UMNO, dia tak kacau PAS. Pernah dengar dia bergaduh dengan siapa-siapa? Tak pernah. Dia buat je kerja dia. Tapi kalau pergi ke Negeri Sembilan, sebab itu Negeri Sembilan sekarang negeri paling gembira di Malaysia, merampas daripada negeri lain. Kalau pergi ke Negeri Sembilan, memang betul masuk kampung, jalan semua diturap cin, bersih. Jadi ada sebab kita rasa kejayaan dia memikat hati pengundi atas pagar di Negeri Sembilan itu kita boleh gunakan juga untuk kita memenangi balik negeri-negeri lain macam Kedah, macam Perak, macam Melaka dan negeri Johor. Dan YB Amin sependapat dengan kami, tak boleh kemah besar, kita kena buat kerja macam dia buat kerja turap jalan di Negeri Sembilan. Saudara Likang sedari-sedari tahu, dia memang kerja kuat, dia memang ambil tugas-tugas yang berani mati, pergi bertanding di Felda. Orang Cina pergi bertanding di Felda, kerja gila, tapi dia buat. Sebab itu kalau saya pergi mana-mana, orang kata macam mana Pakatan nak menang ni, kita banyak Felda. Saya dalam hati kata, alah korang ni, kita orang PKR bukan saja menang di Felda, kita hantar Cina pun menang di Felda kalau kena cara. Ambil YB Likang sebab dia membawa wajah dan watak dan jiwa seorang bukan Melayu yang betul-betul berjiwa anak Malaysia. Dia pakai baju Melayu lebih banyak kali daripada saya pakai baju Melayu tau. Dia pergi surau buka puasa masa zaman Ramadan ini lebih banyak daripada saya pergi surau. Dia boleh bergaul dengan semua. Dia boleh duduk dekat UPM dengan orang kampung. Dia juga boleh berbicara kelulusan tinggi. Dia juga telah teruji dia tidak akan ambil jalan singkat untuk jadi pemimpin berbangsa Cina. Saya tak pernah dengar sekalipun dalam parti Likang bawa usul atau bawa hujah dalam parti, ini pandangan orang Cina, kita nak macam ini. Dia tak cakap sekali pun macam itu. Ini pimpinan Cina yang kita perlukan untuk kita pikat semua rakyat kita Melayu, Cina, India. Dan dia muda, dan kita kena bina dia. Takkan kita nak undi Tian Chua lagi kot, tak laku dah. Kita dah tahu Tian Chua pun tak laku. Kita kena pilihlah seorang pimpinan Cina masa hadapan, dan kita kena bagi sokongan kepada dia untuk 5-10 tahun ini, supaya watak pimpinan ahli politik berbangsa Cina itu 5-10 tahun daripada sekarang, bila orang kata pimpinan Cina yang kita suka, orang Melayu pun kata Likang, orang Cina pun kata Likang, orang India pun kata Likang. Saudara Nick, semua orang tahu dia seorang ideolog yang intelektual dalam parti kita. Dia bukan ada sesetengah daripada pimpinan muda kita yang membaca muka depan saja, tulis macam dia baca satu buku. Dia memang baca betul-betul satu buku. Dia faham, dia ada pengalaman yang luas, dia dulu adun yang paling muda. Dia datang daripada keluarga yang cukup kaya. Ayah dia tahun 1970-an itu dah jadi KSU sehari-hari. Bukan zaman-zaman sekarang ni. Dia datang daripada keluarga bangsawan. Pak saudara, semua jutawan dan hartawan negara ini yang cukup orang kenal, tapi dia pilih untuk terjun gelanggang ini bersama rakyat. Dan bukan saja dia pilih terjun gelanggang, dia juga ambil risiko, berani mati untuk pikul tugas untuk parti. Dia selesa di Selangor sebagai exco kursi selamat. Tahun 2018 saya beritahu kat dia, kalau kamu jadi ketua AMK tapi kamu berlindung di kursi selamat Selangor, tak ada orang hormat. Itu bukan seorang watak AMK yang kita perlukan. Ketua Angkatan Muda mesti tunjuk bukti bahawa kamu pergi ke kubu kuat UMNO Barisan Nasional yang tak pernah kita menang, yang orang kata mustahil kita menang, dan kamu rampas kursi itu. Nick ambil tanggungjawab pergi ke Setiawangsa. Memang kita tak pernah menang. Ada 20,000 kursi undi tentera,
tapi saudara Nik menang. Sama juga lepas itu, walaupun Akmal tak bertanding kali ini, sama saya cakap kepada Akmal, kamu nak jadi pimpinan muda, kamu jangan cari kursi selamat. Kamu orang Johor Bahru, walaupun Johor Bahru tu tak pernah kita menang, kau turun dan kau rampas Johor Bahru sampai kita menang. Orang yang pelekehkan Akmal, dia boleh pelekehkan Akmal, pelekehkan Nik, pelekehkan Likang, tapi paling kurang anak-anak muda yang kami tampilkan untuk masa depan parti ini semua hulu balang yang telah pun menang kursi penting untuk kita. Dia bukan cakap kosong, dia telah buktikan dia rampas kubu-kubu kuat UMNO Barisan Nasional. Kemudian sudah tentu kita ada saudara Manivannan. Sahabat-sahabat India tanya, kenapa Manivannan, kenapa bukan orang itu? Sebab kita dalam pemilihan parti, sebab anggota India kita ramai, nombor 2 paling tinggi selepas Melayu. Saya rasa MIC tu dia tak kira. Dia kira keanggotaan dia zaman dulu, Swami Delu. Kalau dia kira keanggotaan sekarang, saya rasa anggota India kita lebih ramai daripada MIC pun. Oleh kerana anggota kita ramai, bila mari pemilihan untuk jadi naik presiden, ramailah nak bertanding. Semua kawan saya, yang ini kawan, yang itu kawan, yang ini semua sokong saya. Jadi saya faham kecil hati bila dia tanya, kenapa kamu pilih Manivannan? Ada sebab. Sebab saya, pandangan saya nak tengok seseorang itu dia kena teruji betul-betul. Teruji dengan lawan ni mudah. Orang tanya saya kan, macam mana dulu masuk lokal nak penjara semua. Yang itu sebenarnya saya tak ambil pot sangat pun. Saya tak kisah sangat pun, sebab kalau masuk penjara kerana berjuang lawan UMNO, orang akan hormat, orang akan sayang. Ujian yang paling susah dalam politik ini ialah bila kita berbeza pendapat sesama dalam parti, dan yang berbeza pendapat dengan kita itu ialah orang yang lebih kuat, lebih berkuasa, lebih banyak wang. Contohnya Mani, dia berbeza pendapat mengenai Azmin. Azmin merasakan yang dia bertanding jadi ahli parlimen Kapar tahun 2013 tu atas ihsan Azmin. Azmin rasa engkau budak aku letak engkau jadi calon. Tapi bila Azmin buat begitu tahun 2014, kemudian bila Datuk Seri Anwar masuk penjara, Manivannan seperti mana juga sebahagian besar daripada kita kenal parti ini melalui Anwar Ibrahim. Bila Datuk Seri Anwar tak ada dalam parlimen, bila dia diserang, yang betul-betul pertahankan Anwar Ibrahim dalam parlimen sesi yang lepas bukan jenis-jenis yang mengaku paling setia dengan Anwar yang macam ada sekarang ni. Bukan jenis yang duk keliling dia. Sam tak ada pun saudara-saudari, tak ada pun dia pertahankan sangat Anwar Ibrahim dalam penjara, tak ada. Yang masuk pukul 9 pagi balik 10 malam tiap-tiap hari, kalau ada orang UMNO sentuh Anwar Ibrahim, yang bangun bercakap bukan saya, bukan Saifuddin tak ada lama itu, bukan Johari Abdul, yang bangun bercakap Manivannan saja. Kemudian dia diuji oleh kerana permainan atasan Azmin tak suka dekat dia, sebab Azmin nak hukum dia dan kapak itu kursi dalam Selangor, maka sebab itu dia dapat kualiti minta. Dia bukan orang kaya, dia dah buat yang terbaik. Kalau saya jadi Manivannan, selepas saya dah buat macam itu, tiba-tiba satu hari lepas pilihan raya umum saya hilang segala-galanya, gaji tak ada, keluarga kena bayar, saya bukan orang kaya, saya nak cari kerja balik, nak jadi peguam balik, 5 tahun dah saya tak jadi peguam. Dia bukan sesuatu perkara yang mudah. Kalau saya jadi dia, saya sebenarnya tutup kedai. Bagi saya dah buat, tak apalah kalau ini yang jadi mainan. Tapi dia tak lari. Orang suruh pergi ke Bagan Datuk, dia pergi ke Bagan Datuk. Orang suruh dia jadi timbalan ketua penerangan, walaupun terpaksa berketuakan SAM, dia jadi timbalan penerangan. Sebab itu saya kata kali ini
Kali ini kita perlukan seorang naib Presiden India yang bukan sahaja semata-mata atas kedudukannya itu dia bercakap mengenai orang India. Saya perlukan bantuan seorang naib Presiden India daripada keadilan yang boleh bercakap mengenai nasib orang Melayu, nasib orang Cina dan lantang mengenai orang India, bukan semata-mata untuk dapat kedudukan sebagai naib presiden supaya dia dapat kursi. Saya tak nak yang itu. Sebab itu saya harap saudara-saudari faham, kalau bagi saya susun, ini bukan sebab saya tak setuju pimpinan yang lain, bukan sebab money ni geng, bukan sebab itu. Sebab kita nak lawan UMNO Barisan Nasional. Setiap orang kena berada di posisi yang betul. Striker kena betul, midfield kena betul, keeper kena betul. Kalau tidak jadi Man United lah kalah 4-0. Jadi sekarang bila kita letak catur ini, kita catur supaya setiap seorang itu ada peranan yang penting dengan pengundi luar. Izzah kita minta supaya tumpukan kempen di luar, jangan tercala dengan pemilihan dalaman. Sebab apa yang terjadi kepada kami dalam pemilihan dalaman mungkin membantutkan kempen kita dengan rakyat di luar. Kita perlukan seorang yang tidak tersentuh dan tercala dengan pemilihan dalaman supaya dia boleh terus ketuai ayuh Malaysia, tak kira apa keputusan pengundi dalam parti terhadap kami. Sebab tu Izzah tak bertanding. Sama juga dengan Kak Oji. Saya kenal Kak Oji daripada tahun 99. Dia setiausaha kerja wanita yang pertama. Semalam kita orang berhenti makan, ada lah makanan. Saya tanya ni, siapa bagi makanan ni? Anti Oji. Aku apa Anti Oji ni? Rupanya sebab dah lama panggil Kak Oji lah, yang budak-budak baru ni dia tengok Kak Oji ni dah panggil Anti Oji dah semuanya. Itu lamanya Wabi Roziah berada dalam parti saya kata. Daripada hari pertama, daripada seorang kakak dah jadi makcik dah sekarang. Dia dah melalui segala suka duka. Kena tendang dengan Zuraidah, tersepit bila Tafri Khalid ambil keputusan lawan parti dia dalam pentadbiran. Tan Sri Khalid nak kekal ke dalam exco, dia letak jawatan dan ambil keputusan, kalau aku kena pecat hilang semua pun tak apalah, tapi saya setia dengan parti. Saya ingat senang kena buat macam itu dalam keadaan Selangor hanyalah satu-satunya jawatan kerajaan yang kita ada. Bila diuji, YB Roziah buat keputusan, aku lagi rela hilang kedudukan daripada khianat parti. Dia pun tahu bila dia buat keputusan itu, dia takkan dapat tempat lah di bawah Azmin, walaupun dia seorang exco yang cemerlang. Azmin tolak dia betul-betul, pulaukan terus, Zuraidah tekan betul-betul, tapi dia masih ada di situ. Tahun 2018 saya minta Kak Oji bertanding ketua wanita, tapi Kak Oji kata dia akan bincang sama pimpinan wanita dulu. Selalunya pimpinan ni, kawan-kawan ni, kalau orang suruh dia bertanding ketua, dia setuju lah, aku nak jadi ketua lah. Kak Oji balik kepada saya, kata kita dah buat keputusan, kali ini yang lebih baik ialah YB Fuziah bertanding, Kak Oji jadi timbalan. Bukan mudah nak cari watak yang faham posisi dan peranan dalam setiap aturan kempen politik. Selalunya orang fikir diri lah. Dia tak boleh fikir, kali ini kalau aku kena duduk di sini, lebih baik aku duduk di sini demi kepentingan kawan-kawan dan parti. YB Roziah telah teruji. Sebab itu ini bukan soal saya tak minat pimpinan lain, kita nak buat kerja, kita perlukan YB Roziah. Dan akhir sekali sama juga dengan Ainul. Orang tanya kenapa tak sokong Adam Adli, bukankah dia tu nampak lebih gagah dan macam-macam? Sebabnya ialah kita telah melalui masa yang panjang yang mana selalunya adiwira dan hulu balang yang hebat dan lantang, mereka kena uji dahulu sebelum kita tahu yang betul tegar setia dengan kita. Dulu Izam pun sumpah keramatnya sampai ke langit, hebat. Azmin dulu hebatnya, Azmin ni sampai kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara, jangan bimbang, dia akan pecahkan tembok penjara bawa keluar. Saya dah melalui semua, saudara-saudari.
Bukan saya tak setuju dengan ada majlis, saya tak kenal. Tapi selepas pengalaman saya 20 tahun dalam parti, daripada krisis demi krisis demi krisis yang kita lalui, saya rasa kita perlukan seorang anak muda yang komitmennya itu ialah kepada pasukan dan parti dan kawan-kawan setia, dan juga tahu dekat mana dia. Dia tahu bahawa kekuatan itu bukan batang tubuh dia. Kekuatan itu ialah kekuatan kawan-kawan, anggota biasa dan rakyat. Sebab Fahmi juga ada sejarah yang panjang walaupun dia masih muda. Sebab dia dulu pernah jadi orang yang disanjung bintang siswa yang bergemerlapan. Tahun 2015 masa dia jadi Presiden Persatuan Mahasiswa, seluruh kita ni sanjung dia kerana dia berani buka pagar Universiti Melaya bagi Datuk Seri Anwar masuk. Saya masa tu tengok daripada jauh lah. Aku kata aku dulu pun pernah jadi budak juga. Masa tu seronok lah, tunggu masa dapat surat lah. Ya, lepas tu dapat surat, kena gantung. Dia melalui zaman yang masa dia ambil risiko orang hormat, masa dia kena tanggung risiko, dia tanggung sorang-sorang. Masa tu dunia dah berubah, semua orang dah ke depan, dia kena gantung makan ke tidak, pergi sekolah ke tidak, siapa yang tanya? Dia terpaksa melalui zaman itu, zaman susah sendiri. Dan saya tengok dia tak lari. Dan bila saya panggil daripada awal, dia tidak melompat terus, dia tidak membodek. Dia kata bagi dia masa untuk dia faham semua dulu, untuk dia kenal semua dulu, kemudian dia buat keputusan. Masa tu aku rasa aku sepakkan budak ni, aku dah panggil tu kira okey lah tu. Dia ambil masa 6-7 bulan sebelum dia datang balik. Dia buat keputusan untuk bersama-sama bantu, dan untuk walaupun dia ada tempat kata tempat, dia akan tolong ke arah kita bersedia 2018. Dan Fahmi adalah antara orang yang pertama bersama-sama dengan saya membina pasukan sukarelawan masa dekat Imbok tahun 2017 dulu. Orang mungkin tak nampak, dia di belakang tabir. Tapi dia dah pandai berorganisasi daripada awal. Sebab itu saya kata pemilihan kali ini kita perlukan pasukan. Kita perlukan ketua AMK yang bukan sahaja lantang dekat luar, tapi bila menguruskan organisasi berselerak. Tak boleh, saudara-saudara. Parti ini tidak boleh lagi dibina oleh watak-watak yang hanya nak jadi hero di luar, tapi tak pandai jaga akar umbi di dalam. Ketua MK, ketua wanita, mandat kita kalau mereka menang, mereka kena jaga akar umbi dan kawan-kawan di bawah. Sebab kalau tak ada kawan di bawah, hebat macam mana pun kamu, kehebatan itu hanya sementara. Azan jadi sebab itu kita cantik saja. Saya tutup dekat sini, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.